Buletin Didik 19 April bersama saya Fazilah Ni Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berpuasa di perantauan sudah pasti pelbagai cabaran dilalui. Selain berjauhan daripada kaum keluarga dan keceriaan suasana Ramadan di tanah air, perbezaan cuaca dan tempoh berpuasa yang panjang adalah antara norma baharu yang perlu dibiasakan. Wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad berkesempatan berkongsi pengalaman dengan dua orang pelajar Malaysia di Amerika Syarikat dan Korea Selatan menjalani ibadah berpuasa di negara orang. Ikuti laporannya. Baru memasuki Universiti Harvard di Massachusetts, Amerika Syarikat sejak Ogos tahun lalu, tahun ini merupakan tahun pertama Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi berpuasa di negara orang. Anak sulung daripada tiga beradik yang mengambil jurusan ekonomi dan falsafah itu berkata, perbezaan masa adalah antara perkara yang perlu dibiasakan. Susah sebab Harvard pun dah susah dalam bulan-bulan yang biasa. Tapi bila dicampurkan dengan Ramadan jadi lebih mencabarlah dari segi bila masa nak tidur, bila nak bangun tidur, nak uruskan masa dia nak pergi sekolah. Tapi daripada segi berpuasa tu sendiri pada awalnya macam susah lah, macam kadang kata macam penat ke ataupun tak cukup tidur sebab kadang-kadang seminggu yang pertama tu tidur 4 jam, 3 jam. Tambahnya, bulan April merupakan musim bunga di Amerika Syarikat. Ini sedikit sebanyak membantunya kerana hari siang pada musim bunga adalah pendek berbanding pada musim panas. Tambahan pula, suhu persekitaran yang agak dingin menyebabkan tempoh berpuasa selama kira-kira 15 jam itu tidak begitu terasa. Dalam pada itu, Muhammad Hamdi turut berkongsi pengalamannya bersama komuniti Islam yang agak kecil di Massachusetts. Menurutnya, mungkin kerana faktor itulah menyebabkan hubungan mereka agak rapat. Ini khususnya ketika Ramadan semasa terutama mereka mempersiapkan juadah berbuka serta ruang untuk bertarawih. Bagi saya yang paling banyak hati jugalah sebab saya datang Harvard, daripada Malaysia fikir macam Harvard ni liberal ke ataupun banyak persepsi kan daripada luar. Tapi bila datang satu saya terkejut jugalah. Kat sini pun ada macam 8 orang hafiz. Saya pun tak sangka ada 8 orang yang dah hafal Quran. Jadi dia orang lah yang selalunya di yang ketuai tarawih. Dan bacaan kadang-kadang sepanjang hati sebab setiap malam memang dia orang akan menangis lah bila baca Al-Quran. Berbeza pula dengan seorang penuntut dari Universiti Kyunghee di Suwon, Korea Selatan. Muhammad Farhan Razali sudah terbiasa berpuasa di perantauan. Malah tahun ini merupakan tahun kelima dia menjalani ibadah puasa di negara itu. Berkongsi pengalamannya, pada peringkat awal penggunaan bahasa asing di Korea Selatan adalah antara cabaran utamanya. First saya datang, memang susah sikit. Memang kita orang memang susah nak cari makanan halal. Kita orang memang tak tahu apa-apa pasal Korea. Yang kami tahu hanya pandai baca Hangul saja. Tapi untuk bercakap bersama orang Korea itu sedikit susah lah. Waktu mula-mula puasa di Korea sangat mencabar untuk kami sebab waktu berpuasa di Korea 16 jam, kalau Malaysia 12 jam. Jauh daripada keluarga tersayang, penuntut tahun ketiga khusus pendidikan bahasa Korea itu berasa lega mempunyai rakan-rakan dan komuniti Islam untuk sama-sama menjalani ibadah berpuasa. Kenangan manis saya yang berpuasa kat sini adalah berbuka dengan ramai orang di Masjid Itaewon dan juga berbuka dengan rakan-rakan saya. Walaupun jauh daripada ibu bapa saya, tapi saya ada kawan-kawan saya kat sini yang membuatkan saya tak homesick lah untuk rindu dengan mak ayah saya. Tambahnya, masyarakat di Korea Selatan sangat menghormati komuniti Islam yang berpuasa. Perkara itu dapat dilihat apabila mereka memilih untuk mengajak Farhan makan bersama mengikut masa umat Islam berbuka puasa. Berpuasa di perantauan bukanlah perkara yang mudah. Namun Hamdi dan Farhan masih mengekalkan asas ibadah berpuasa meskipun berada dalam persekitaran yang berbeza di samping menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar.
Justeru semangat dan kecekalan mereka wajar dicontohi tidak kira di mana kita berada. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Kuan. Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam bakal menawarkan sijil perusahaan sosial sukan dalam usaha membantu kelab dan persatuan sukan di Malaysia mengurus dan menjana pendapatan sendiri. Program itu bertujuan meningkatkan pembangunan sukan negara sekaligus tidak bergantung kepada dana kerajaan untuk menjalankan aktiviti. UiTM mengumumkan kolaborasi terbaru mereka ini ketika mengadakan lawatan kerja seminggu ke United Kingdom. Minggu lalu, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM menandatangani kerjasama dengan Accenture Limited, sebuah syarikat perunding inovasi global di Oxford, selaku rakan strategik industri. Melaluinya, UiTM bakal menjadi pelopor program perusahaan sosial sukan bagi menyokong pengurusan pengamal industri sukan di Malaysia. Pendekatan ini biasa digunakan oleh kelab sukan di United Kingdom, Eropah dan Australia dalam membangunkan bakat dari peringkat akar umbi hingga ke prestasi tinggi. Ini sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat tempatan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Menurut data Kementerian Belia dan Sukan, 70% daripada 8,354 kelab sukan berdaftar di Malaysia tidak aktif. Dalam masa 2 tahun lagi, saya harap kita dapat melihatlah kesan di mana kelab sukan itu mula ada aktiviti untuk entrepreneurship mindset tadi yang mana boleh menjana pendapatan kepada kelab masing-masing. Intake pertama seramai 400 orang. Bertujuan untuk meningkatkan visibility dan kerjasama strategik dalam penyelidikan dan inovasi. Dan ianya akan memberi manfaat kepada golongan pensyarah universiti dan juga pihak industri. Juga komuniti masyarakat dan juga pihak kerajaan. Perincian kursus yang bakal dilaksanakan akan diumumkan selepas perbincangan lanjut bersama Accenture Limited. Aplikasi Quran Isyarat yang dibangunkan Universiti Sains Islam Malaysia USIM menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR sebagai First Sign Language Al-Quran Application atau aplikasi bahasa isyarat pertama Al-Quran. Majlis pelancarannya berlangsung pagi tadi, dirasmikan Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Serta pelancaran aplikasi yang dibangunkan sepenuhnya oleh Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum USIM itu merupakan inovasi berimpak tinggi. Ia sejajar dengan dasar inklusif OKU Kementerian Pengajian Tinggi bagi membantu komuniti OKU pendengaran mempelajari Al-Quran dengan cara yang mudah dan bersistematik. Kejayaan ini membolehkan USIM dijemput Yayasan Inovasi Malaysia mempromosikan aplikasi ini di peringkat antarabangsa pada Expo Dubai 2020 yang lalu. Terjemahan tafsir mesra OKU di dalam aplikasi ini dikombinasikan dengan bantuan jurubahasa isyarat. Teruhadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad. Pada majlis yang sama berlangsung perasmian bangunan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Bangunan yang dibina di atas tanah seluas 62 ekar berhampiran kampus utama akan memberi manfaat kepada pengoperasian Fakulti Pergigian dan pembinaan Hospital Pengajar Universiti bagi melengkapkan pembangunan Kompleks Kesihatan USIM, sekaligus membantu memenuhi pelbagai kehendak masyarakat setempat. Baju Melayu dan baju kurung antara busana tradisional yang sering menjadi pilihan di pagi Syawal sejak zaman berzaman. Namun tradisi warisan budaya bangsa itu semakin terhakis dek kerana ada yang memilih untuk menggayakan pakaian lain sempena Aidilfitri. Beberapa tahun kebelakangan ini, pakaian seperti Asia Barat dan Asia Selatan seperti kurta, jubah dan abaya menjadi trend untuk digayakan ketika hari raya. Ini kononnya kerana ia ringkas dan lebih mudah disarung. Menurut budayawan Profesor Dr. Siti Zainun Ismail, busana tradisional melambangkan peradaban sesuatu bangsa. Justru setiap pakaian yang melambangkan identiti budaya bangsa harus dipertahankan. Dan pastinya Aidilfitri adalah waktu yang sesuai untuk kita menggayakan pakaian tradisional ini. Tapi kalau kita fikirkan identiti bangsa, kalau kita lihat keturunan Cina, keturunan India, Jepun, ya, mereka ada identiti satu hari itu pakai baju mereka. Perayaan besar-besar. Kalau di Jepun tu hari melihat bulan juga. Menjelang melihat bulan kembang pada waktu tertentu,
ataupun musim gugur bunga-bunga itu ada pesta dengan persembahan tradisinya. Tambahnya, setiap pakaian tradisional Melayu yang direka mempunyai falsafah dan seni tenun yang unik dan istimewa. Ujar Profesor Dr. Siti Zainun, rekaannya juga melambangkan gabungan pelbagai unsur termasuk agama, budaya dan alam sekitar. Lebih menarik, Malaysia mempunyai variasi rekaan busana tradisional yang mempunyai identiti tersendiri mengikut negeri. Songket antara khazanah budaya bangsa yang kini terancam di kekurangan permintaan. Lambakan songket dari India yang dipasarkan di negara ini ketika musim perayaan boleh memusnahkan industri songket tenunan asli tradisional. Kalau tak dikawal oleh kerajaan, Kak Nik rasa memang akan putus. Sekarang ni dah nampak dah. Pekerja tenun ni, orang budak-budak muda dah tak nak dah tenun sekarang ni. So Kak Nik harap dengan usaha kerajaan dan juga designer-designer naikkan martabat songket Terengganu. Harga songket tenun asli Terengganu mungkin sedikit mahal, namun ia mempunyai nilai estetika tersendiri kerana ditenun menggunakan kaedah tradisional berbanding produk buatan India yang menggunakan mesin. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru umat Islam agar terus menghayati dan mengambil iktibar daripada peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Bersempena nuzul Al-Quran hari ini, baginda bertitah Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca, bahkan perlu difahami dan dihayati kerana di dalamnya terkandung banyak khazanah ilmu yang sangat bernilai. Menerusi satu perkongsian ringkas di Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah khazanah ilmu hanya dapat diperolehi dengan cara mentadabbur atau memahami ayat-ayatnya. Al-Quran tambah baginda adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia. Jelas baginda, kitab suci itu telah menjadi tunjang dan dasar dalam menyelesaikan sebarang permasalahan yang berlaku, termasuklah pada peringkat pentadbiran negara, pengurusan ekonomi, pembinaan sosial juga kelestarian budaya. Baginda turut mengingatkan muslimin dan muslimat untuk sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan mengambil pengajaran daripada isi kandungannya yang mengangkat Islam sebagai agama yang lengkap dan bersifat rahmat, selamat, adil, sederhana dan toleransi untuk kehidupan manusia seluruhnya. Ganjaran berupa wang tunai bagi kanak-kanak dan remaja yang hadir ke masjid untuk menunaikan solat sunat tarawih serta hadiah basikal kepada kanak-kanak yang mengerjakan solat sunat tarawih 20 rakaat sepanjang bulan Ramadan. Inisiatif itu diambil jawatankuasa sebuah masjid di Taiping, Perak bagi menggalakkan generasi muda hadir ke masjid menunaikan solat tarawih. Menurut pengerusi Masjid Pengkalan Aur, Tuan Azman Tuan Aziz, inisiatif pemberian wang tunai kepada kanak-kanak dimulakan sejak 2019. Pada peringkat awal, pihaknya memberikan ganjaran kepada kanak-kanak dan remaja yang datang ke masjid untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Alhamdulillah, saya tengok anak-anak ni satu malam lebih kurang 40 sehingga 50 orang datang solat bertarawih setakat ini. Walaupun kita sebenarnya di sekitar Masjid Al-Islah Pengkalan Aur ini, kita mempunyai 9 buah surau di bawah pentadbiran Masjid Al-Islah Pengkalan Aur ini. Katanya ganjaran yang diberikan merupakan hasil sumbangan individu dan tidak menggunakan wang tabung masjid. Bagi keselesaan kepada jemaah lain untuk solat, pihak masjid menyediakan ruang khas untuk saf kanak-kanak. Dah tenang ayat. Allahumma ahyina bil iman. Berapa rakaat? 8. Itu 8 habis berapa? Rasa 8 habis ke 10. Pukul 10 habis? Lepas tu turun balik? Hari sekolah pun datang tarawih juga? Lepas tu tak ngantuk? Ada ngantuk sikit. Ngantuk sikit tapi tahan lah. Masjid Pengkalan Aur mampu menampung sehingga 1,000 jemaah pada satu-satu masa berdasarkan SOP baru yang ditetapkan Majlis Agama dan Istiadat Negeri Perak bermula 1 April lalu.
Lebih 1.4 juta kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun atau 39.9% daripada populasi itu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids. Mengikut laman Seseawang COVID Now, 12.7% atau 452,633 kanak-kanak telah lengkap vaksinasi. Bagi remaja usia antara 12 dan 17 tahun, 92.4% atau lebih 2.8 juta individu telah lengkap vaksinasi. Manakala 95.7% atau lebih 2.9 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Untuk populasi dewasa, 67.9% atau lebih 15.9 juta individu telah menerima dos penggalak. Manakala 97.6% atau lebih 22.9 juta telah melengkapkan dos kedua. 98.8% atau lebih 23.2 juta individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Pernah menggemparkan dunia dengan hasil seni lukis bernilai sehingga ratusan juta ringgit. Terbaru hasil coretan, lakaran dan karikatur Leonardo da Vinci, Michelangelo dan Picasso pula menjadi tumpuan orang ramai. Pameran membabitkan artis daripada pelbagai zaman, termasuk dari zaman Leonardo da Vinci hingga Basquiat. Rata-rata semua hasil seni ini dihasilkan secara tidak sengaja. Kebiasaannya ketika mereka sedang bosan atau ketandusan idea. Allora, spesso lo scarabocchio ha questa tendenza a essere pensato come un fenomeno marginale. In realtà lo scarabocchio fa parte proprio della creazione e quindi è un procedimento che è estremamente importante negli artisti e fa parte, della loro creatività. E quindi questa idea di portare lo scarabocchio era proprio per far vedere come le opere, che si pensa sempre con un inizio e una fine, cioè dal primo schizzo fino all'opera finita, in realtà si costituiscono di momenti in cui proprio gli artisti devono svagarsi, rigenerare il loro tratto, trovare anche forme che sono latenti nella loro memoria, e lo scarabocchio aiuta proprio e partecipa a questa creazione. Keseluruhannya, terdapat 150 hasil seni bermula dari zaman kebangkitan atau penghujung abad ke-18 dipamerkan di Akademi Perancis di Rom, Itali ini. Di New York, Amerika Syarikat, lebih 200 hasil karya serta koleksi peribadi Jean-Michel Basquiat mula didedahkan kepada umum. Pameran dianjurkan oleh adik-beradik Basquiat yang masih hidup. Menurut adiknya, Jeanine Herbeau, semua peralatan itu pernah dimiliki dan digunakan oleh Basquiat. Ia termasuk filem untuk tayangan di rumah, buku laporan ketika keluarga Basquiat menetap di Puerto Rico serta pembinaan semula ruang tamu ketika mendiang masih kecil dan studio seninya. Mereka tidak mahu semua hasil seni itu berakhir di tangan jutawan tertentu sehingga menyebabkan orang ramai tidak berpeluang untuk melihatnya semula. Basquiat dianggap antara artis paling menonjol pada tahun 1980-an dan kerap dikaitkan dengan pergerakan neo-Nazi. Beliau meninggal dunia pada tahun 1988 ketika berusia 27 tahun. So, bahan pameran ini akan menerangkan salah satu konsep sains, iaitu Bernoulli Principle. Dalam konsep ini, Bernoulli menyatakan bahawa jika terdapat benda lir, iaitu sama ada air ataupun udara bergerak laju, ia akan menghasilkan rasa tekanan rendah pada bahagian tersebut. Dan kenapa bola tersebut terapung adalah kerana di bahagian bawah punya tekanan rendah, tetapi bahagian kiri dan kanan serta di bahagian atas bola tersebut akan membantu untuk memberi sokongan pada bola tersebut untuk kekal pada satu tempat seperti yang anda lihat dalam pameran yang
Sukan, Wakil Malaysia Johor Darul Takzim JDT terus mengekalkan momentum cemerlang dalam kempen Liga Juara-Juara Asia. JDT mencatat kemenangan kedua daripada dua perlawanan, kali ini dengan menundukkan bekas juara Ulsan Hyundai dari Korea Selatan 2-1. Berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Lakin, tiada perubahan besar dilakukan pengendali JDT Benjamin Mora terhadap kesebelasan utama berbanding aksi pembukaan menentang Guangzhou 15 April lalu. Sebaik mendapat bola, Fernando Forestieri tenang gawal bola untuk disusuli satu sepakan tepat ke bahagian kiri gawang Ulsan. Separuh masa kedua berpunca satu aksakan dari sebelah kiri dan penyudah daripada Wong San, Ulsan menyamakan kedudukan. Itu ketika perlawanan baru memasuki minit ke-52. Minit ke-80 berpunca satu aksakan daripada Samawi Rasid, giliran Bergson mendapat bola dan hasil satu sepakan kaki kiri gawang Ulsan bonus lagi. Tamat perlawanan, JDT menang 2-1. Perlawanan seterusnya pada Khamis ini, JDT akan menentang pasukan tangga kedua kumpulan I, Kawasaki Frontale. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan sama juga di Stadium Sultan Ibrahim Lakin, juara Liga J Jepun Kawasaki Frontale menentang wakil China Guangzhou FC. Penguasaan penuh disajikan Kawasaki apabila mendahului 5-0 tamat separuh masa, masing-masing 2 gol menerusi Ki Chinen dan Yu Kobayashi serta satu lagi gol disumbangkan oleh Shintaro Kurumaya. Separuh masa kedua, Kawasaki menambah 3 gol lagi, antaranya menerusi jaringan pemain sensasi Thailand Chanatip Songkrasin. 3 mata diraih membawa Kawasaki kekal di tangga kedua dengan 4 mata, sementara Guangzhou di tangga tercorot selepas 2 kekalahan berturut-turut. Urawa Red Diamonds dari Jepun menentang wakil China Shandong Taishan. Perbezaan ketara di antara kedua-dua pasukan. 26 minit perlawanan berlangsung, Urawa di depan hasil gol oleh Takahiro Akimoto. Berikutnya masih Akimoto yang menjadi tumpuan. Berikutan satu insiden ke atas pemain tinggi lampai dari Jepun itu, Urawa diberikan sepakan penalti. Alexander Scholz mudah meletakkan Urawa 2-0 mendahului. Keputusan bermain di gelanggang berkecuali di Stadium Buriram, Thailand menyukarkan Shandong. Separuh masa kedua, Shandong semakin jauh ketinggalan disusuli gol oleh Alex Schalk. Kedudukan Shandong semakin sukar apabila sepakan percuma Schalk terus ke dalam gawangnya. Waktu kecederaan kali ini menerusi gol oleh Kaito Yasui, kedudukan berubah lagi. Urawa naik ke tangga teratas kumpulan F apabila menundukkan Shandong 5-0. Bintang bola sepak Portugal dan kelab Manchester United Cristiano Ronaldo mengumumkan bayi lelakinya meninggal dunia sebaik dilahirkan. Menurut Ronaldo, hanya bayi perempuannya yang terselamat. Laporan awal menyebut Ronaldo akan menerima anak kembar. Menurut Ronaldo, pemikiran anaknya itu adalah insiden paling pahit pernah dialami mana-mana keluarga. Hanya kelahiran bayi perempuannya memberikan beliau sedikit harapan dan kegembiraan. Tidak termasuk bayi perempuannya itu, Ronaldo 37 tahun mempunyai 4 orang anak lagi. Suasana sekitar majlis berbuka puasa di Idlib, Syria bagi meraihkan anak-anak yatim mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlah Harun. Assalamualaikum.